Akhirnya tuan-tuan, itulah hasilnya Al-Quran yang kita boleh baca sekarang. Masya Allah tuan-tuan. Berapa besarnya pahala yang dapat kepada orang yang menulis Al-Quran, yang membariskan Al-Quran, yang mencetak Al-Quran, yang menyebarluaskan Al-Quran. Sampai kita yang bukan orang Arab, hari ini boleh baca Quran, boleh menghafaz Al-Quran, boleh mencapai makam yang mulia dengan sebab Al-Quran yang kita boleh baca sekarang tuan-tuan. Subhanallah. Tiba-tiba ada orang cakap, saya tak pandai baca Quran. Ni dia masalah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, kepada semua tetamu-tetamu, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam, bila datang saja bulan Ramadan ni tuan-tuan, saya suka dengan satu lagu tentang Al-Quran, tentang Ramadan. Lagu tentang kecintaan kita membaca Al-Quran. Terdengar suara indah menawan, irama khusyuk getaran iman, membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Indah jelita menawan hati, lidah berkata Allahu Rabbi. Saya suka lagu ni tuan-tuan. Cerita tentang membaca Al-Quran, kenikmatan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan yang saya muliakan, Al-Quran yang ada dengan kita sekarang ni, yang macam-macam pattern, yang macam-macam warna-warni tulisan dia. Ada Al-Quran yang di dalamnya siap bertajwid. Ada Al-Quran, dia bila letak aja pen tu boleh keluar suara. Siap boleh pen tu baca. Kita tak payah baca, pen dia baca. Punya canggihnya Quran zaman sekarang ni. Ada Al-Quran yang terjemahannya dicetak dalam bahasa Kemboja, dalam bahasa Cina, dalam bahasa Melayu. Dalam beratusan bahasa dicetak. Ada Al-Quran yang dijadikan satu juzuk. Setiap 30 juzuk ada dijual sekarang. Ada Al-Quran tuan-tuan yang menggunakan tulisan Braille. Menggunakan jari saja untuk dibaca Al-Quran sebab dia tak nampak. Ada Al-Quran sekarang yang begitu cantik, halus. Dibuatkan asbabun nuzul dengan sesuatu ayat. Dan ada pula hadis yang berkaitan menerangkan ayat yang dibacakan atau ayat yang ditulis. Alhamdulillah. Di sekolah saya ada satu Al-Quran. Saya tak tahu usia dia berapa ratus tahun. Ada satu orang Mesir mai hadiah kat saya. Dibuat daripada kulit papirus. Pada kertas papirus yang kita pergi Mesir, kita duk tengok tulisan cerita tentang Firaun dan sebagainya. Mereka gunakan daun papirus untuk buat. Saya tak tahu tuan-tuan, Al-Quran tu dibuat dengan tembaga. Kulit dia dibuat dengan tembaga. Itu kalau empuk kepala kita tu, Allah tuan-tuan tak raya kita, duk raya di hospitalnya. Berat Al-Quran. Tetapi tuan-tuan pasti tak? Tuan-tuan tahu tak bahawa Al-Quran yang asalnya yang ditulis di zaman Rasulullah bukan macam Al-Quran yang kita baca sekarang.
Yang ada di zaman Rasulullah dulu ada hurufnya terpisah-pisah. Satu. Yang ditulis di zaman dahulu baris tidak ada. Titik tidak ada. Maka ditulis kalau dal samalah dengan zal. Kalau ra samalah dengan zai. Kalau sin samalah dengan shin. Tetapi tidak menjadi masalah kepada masyarakat pada masa itu kerana mereka adalah orang Arab. Mereka berbahasa dengan bahasa Al-Quran. Walaupun tidak ada baris, walaupun tidak ada macam yang ada sekarang ni, tak jadi masalah kepada mereka. Kemudian Al-Quran itu dihafaz oleh para sahabat. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang kuat menghafaz Al-Quran. Antaranya 4 Khalifah Ar-Rashidin. Ini memang hafaz Quran. Okay. Kemudian datanglah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Dan Nabi pula melantik beberapa orang untuk menulis Al-Quran. Antaranya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Antaranya ialah Khalid Al-Walid. Antaranya ialah Zaid bin Harisah. Mereka ini adalah pencatit-pencatit Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-Quran itu sesungguhnya diturunkan pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu ada di mana? Di dalam bulan kita sekarang. Sebab tu tuan-tuan, kita kena cari benda ni. Bila rebut, mengintai, bila berlakunya Lailatul Qadar. Kerana sangat istimewa. Ustaz, ada orang kata Lailatul Qadar ini pada 10 malam terakhir. Tetapi saya baca sambutan nuzul Al-Quran, turun Al-Quran 17 Ramadan. Kata Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Kenapa Al-Quran turun pada nuzul Al-Quran 17 Ramadan? Oh, sudah. Bagi orang yang nak cari buat pening kepala, dia pening kepala. Kata Lailatul Qadar. Tapi cuti 17 Ramadan. Ini yang aku pening ni, kata dia. Tak payah pening bang. Al-Quran itu melalui beberapa proses penurunan daripada Luh Mahfuz. Dia ada satu sekaligus di Luh Mahfuz. Kemudian daripada Luh Mahfuz diturunkan kepada Baitul Izzah, langit dunia. Daripada situ langit dunia diturunkan pada Nabi Muhammad. Yang tu yang diturunkan pada 17 Ramadan. Yang Luh Mahfuz mai turun kepada Baitul Izzah itu diturunkan pada malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Sekaligus turun. Kepada Nabi Muhammad diturunkan. Ulama-ulama bersepakat mengatakan pada 17 Ramadan, sikit-sikit turun selama 23 tahun. Maknanya tetap dia turun sekaligus pada malam Al-Qadar daripada atas ke langit dunia tu. Daripada situ tuan-tuan, barulah turun pada Nabi Muhammad pada 17 Ramadan. Tuan-tuan yang saya hormati, bagaimana bentuk penurunan Al-Quran? Pertama, kadang-kadang Rasulullah dapat di dalam mimpinya ataupun dalam tidurnya. Sesimpan dalam hatinya, maka besok Rasulullah akan bacakan ayat Al-Quran. Kadang-kadang Jibril alaihi salam datang membacakan ayat-ayat Al-Quran, diajarnya kepada Nabi Muhammad sesuatu ayat yang diturunkan. Maka Nabi Muhammad menghafaznya, kemudian membacanya kepada sahabat. Yang ketiganya, Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan berbunyi seperti mana loceng berbunyi. Maka kedatangannya macam loceng yang kuat berbunyi, yang ni yang Nabi sampai perit ataupun sakit menahannya. Sehingga Rasulullah ni berpeluh bila dengar ayat Al-Quran macam ni. Ini bentuk penurunan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi hafaz, Nabi ingat, maka Nabi suruh
sahabat-sahabat menulis Al-Quran itu. Di mana bentuk penulisan itu dilakukan? Pertama, ditulis di atas pelepah-pelepah tamar. Yang kedua, ditulis di atas kulit-kulit kambing yang disamak. Yang ketiga, ditulis di atas tulang yang disamak, yang disembelih binatang dia. Maka ini bentuk penulisan yang awal-awal, kerana pada masa itu penciptaan kertas macam kita ni belum meluas lagi pada masa itu. Sehinggalah beberapa salinan yang asal berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berada pada Nabi, maka disimpan di rumah Nabi. Bila Nabi wafat, disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar As-Siddiq meninggal, tuan-tuan, diserahkan pada Umar. Bila Umar dah tak ada, diserahkan kepada Hafsah binti Umar, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Quran yang asal. Maka apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, berlakulah penentangan orang-orang terhadap Sayyidina Abu Bakar. Golongan yang Islam dulunya menjadi murtad, membantah, melawan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengerahkan para sahabat untuk menentang golongan yang murtad, yang mengikut Nabi palsu, yang tak nak bayar zakat dan sebagainya. Umpamanya di dalam peperangan Yamamah. Dalam peperangan ini ramai sahabat Nabi yang menghafaz Al-Quran mati. Timbul persoalan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata, kalau pakat mati semua ni, macam mana Al-Quran pada masa hadapan? Macam mana umat Islam di tempat lain? Macam mana umat Islam dia akan datang kalau Al-Quran tidak dikumpulkan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Di antara memindahkan bukit ke tempat lain dengan menulis Al-Quran, lebih berat bagi aku menulis Al-Quran. Sebab Nabi tak buat. Nabi tak menulis Al-Quran banyak-banyak. Nabi tak buat, aku tak berani. Dia kata, engkau suruh aku kalihkan bukit, aku boleh kalih. Tapi kau nak tulis Al-Quran, aku tak berani buat. Sebab Nabi tak buat. Akhirnya selepas beberapa lama berlaku, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar bincang. Maka Sayyidina Abu Bakar bersetuju untuk menulis Al-Quran. Diperbanyakkan Al-Quran. Maka dipanggil Zaid bin Sabit menulis Al-Quran, mengambil masa 15 bulan, siap nambuh Al-Quran. Ini Al-Quran yang kedua. Kemudian bila berlaku lagi sahabat yang ramai hafaz Al-Quran mati, maka tuan-tuan, Sayyidina Uthman ibn Affan mula membanyakkan penulisan Al-Quran. Kerana apa? Kerana Islam telah sampai ke Spanyol. Islam telah sampai kepada Afrika. Islam telah sampai ke negara Asia. Islam sudah sampai ke Yaman. Islam sudah sampai ke Basrah. Islam sudah sampai di banyak negara yang mana mereka bukan orang Arab. Kalau Al-Quran ditulis sepotong-sepotong huruf, maka ramai orang tak boleh baca. Yang kedua, berlaku ketidaksamaan bacaan orang-orang Syria dengan orang Iraq kerana masalah qiraat. Maka perlu ada penyelarasan untuk orang boleh membaca Quran. Tuan-tuan, kalau kita tengok Quran yang asal, taubat lahum dengan saya pun tak kerti baca, tuan-tuan. Baris tak ada, titik tak ada. Maka di zaman itu bermulalah orang mencari jalan macam mana nak diperbanyakkan Al-Quran. Di zaman Sayyidina Uthman, maka ditulis Al-Quran resam Uthmani. Maka ulama-ulama selepas itu mula membariskan Al-Quran. Kalau dal bertemu dengan zal, maka huruf yang kedua ada titik. Dal tak ada titik, zal ada titik. Ra tak ada titik, zai ada titik. Sin tak ada titik, shin ada titik. Sad tak ada titik, dot ada titik. Ta tak ada titik, za ada titik. Dia gunakan huruf kedua akan diberikan titik.
Jim, ha, kha. Jim ada titik, ha tak ada titik, kha pula ada titik. Di situlah asal-asal dituliskan titik. Kemudian mula diberikan baris. Mula diberikan baris bawah, diberikan baris hadapan. Kemudian zaman Abbasiyah datang pula baris dua, datang pula fathah, datang pula alif fathah, datang pula hamzah wasal dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, itulah hasilnya Al-Quran yang kita boleh baca sekarang. Masya Allah tuan-tuan. Berapa besarnya pahala yang dapat kepada orang yang menulis Al-Quran, yang membariskan Al-Quran, yang mencetak Al-Quran, yang menyebarluaskan Al-Quran. Sampai kita yang bukan orang Arab, hari ini boleh baca Quran, boleh menghafaz Al-Quran, boleh mencapai makam yang mulia dengan sebab Al-Quran yang kita boleh baca sekarang tuan-tuan. Subhanallah. Tiba-tiba ada orang cakap, saya tak pandai baca Quran. Ni dia masalah ni. Makcik tak pandai baca Quran ustaz. Jangan kata Quran, ABC pun makcik tak pandai. Semalam makcik makan, itu air batu campur ustaz. Ustaz ingat betul ustaz. ABC makcik tahu. Huruf ABC pun makcik tak hafal, tambah alif bata ustaz. Kenapa makcik tak hafal? Kenapa abang tak belajar? Sekarang di radio ada kelas Al-Quran, di televisyen ada kelas Al-Quran. Ustaz Arwah Hasan Azhari nu duk mengajar Al-Quran daripada saya belum beranak. Saya lahir-lahir buka televisyen tahun 70-an dah nampak dah Ustaz Hasan Azhari duk mengajar Al-Quran. Masa tu makcik tak baca Quran dengan Ustaz Hasan ke? Di sekolah tidak ada Quran diajar ke? Jeqaf ada, guru daripada Al-Quran fardu ain ada, kafa ada, takkan kau tak tahu. Kau tak masuk kelas kafa tu, kau buat apa? Kau main lato-lato pada kecil sampai ketua ustaz. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kata kita tak pandai membaca Al-Quran, jangan kita kata. Sekarang ada Al-Quran penulisan Iqra, ada Al-Quran penulisan qiraati daripada sistem tradisional. Sistem tradisional dieja alif datik a, alif bawah i, alif dapan u. Sekarang tak payah eja a, i, u, ba, bi, bu. Mudahnya membaca Al-Quran. Kalau bahasa Inggeris kita boleh cakap, kalau bahasa Perancis kita boleh belajar, bahasa Jepun kita boleh cakap. Bahasa Korea sekarang ni Kak Leha mau hafal sarang boleh hafal. Takkan bahasa Al-Quran kita tak boleh baca. Semuanya bergantung kepada kemahuan kita. Sebab itu tuan-tuan, datang bulan Ramadan kita akan teringat pada Rasulullah. Rasulullah tiap-tiap kali Ramadan Jibril turun untuk menyemak bacaan Rasulullah. Nama dia ialah tadarus. Itu asal yang tadarus kita buat. Jibril baca, Nabi dengar, Nabi baca, Jibril semak. Dan tahun kewafatan Rasulullah, Rasulullah disemak bacaan dia oleh Jibril sebanyak 2 kali. 2 kali Nabi habiskan Al-Quran di hadapan Jibril untuk disemak oleh Jibril. Masya Allah. Maka pada tahun itu Rasulullah wafat, meninggal dunia. Tuan-tuan yang saya muliakan, bagaimana kita nak menjadi orang yang hebat, makam yang mulia, keberkatan yang mulia? Jawapannya ialah ada di dalam Al-Quranul Karim. Seronoknya tuan-tuan kalau kita ni berpegang kepada Al-Quran. Tuan-tuan nak kemuliaan di dunia, ada di dalam Al-Quran. Tuan-tuan nak kemuliaan di akhirat pun ada di dalam Quran. Sebab apa? Sebab hari ini orang melihat wang itu sumber kejayaan. Orang yang berjaya ialah orang banyak wang. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Tak apalah engkau nak jadi kaya. Bagus. Dengan kaya kau bayar zakat. Dengan kau kaya kau pergi jumpa PPZ ni kau bayar zakat. Faham masalah? Lagi bagus. Kita hari ni bila tengok orang kaya kita marah. Tapi bila nak minta bantuan jumpa orang kaya. Ni pun masalah juga. Adakah Islam melarang kita menjadi kaya? Tak, tuan-tuan. Dalam Quran punya banyak ayat. Bagaimana untuk jadi orang yang berjaya. Ayat tentang وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ.
Apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah, Allah ganti balik. Allah jamin dalam Quran tu. Siapa-siapa yang bersedekah, Allah naikkan ganjaran 700 kali ganda. Dalam Quran sebut, masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Maknanya Allah suruh kita jadi orang hebat. Dengan apa? Dengan salah satunya ialah kekayaan. Tapi ada setengah orang diajar, jangan jadi kaya, nanti lambat masuk syurga. Biarlah miskin. Akhirnya kutiklah derma kat tepi bank no. Pilah ketuk cermin kereta kat traffic light duit. Pasal apa? Saya miskin. Kenapa tak kaya? Nanti lambat masuk syurga. Sudah tuan-tuan. Berapa banyak sahabat Nabi yang kaya? Ada Nabi larang. Abu Bakar kaya, Osman kaya, Abdul Rahman bin Auf pun kaya, Khabab tu pun kaya akhir dia. Adakah Nabi kata pada Abdul Rahman bin Auf, jangan kau jadi kaya, nanti lambat masuk syurga? Adakah Nabi suruh Utsman ibnu Affan jual segala ladang kurma dia? Tak. Sampai sekarang ladang kurma Utsman ibnu Affan masih ada lagi. Masih ada lagi tuan-tuan wakaf daripada dia. Sampai sekarang ni berapa ribu tahun, 1400 tahun. Orang paling kaya agamanya Abdul Rahman dengan Utsman ibnu Affan ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Surah yang pertama surah Al-Baqarah, Al-Fatihah. Surah susunan yang kedua Al-Baqarah. Surah lembu betina. Keenam, lembu betina. Nama dalam Quran lembu. Atau tak ada nama lain ke? Al-Fatihah, surah Muhammad ke? Letaklah surah Aisyah ke? Surah lembu saja. Datang pada orang Melayu bodoh macam lembu. Datang pada orang Melayu lembu dicucuk hidung. Datang pada orang Melayu, kamu ingat aku ni lembu ke? Boleh dicucuk-cucuk kamu. Lembu digambarkan sebagai bodoh. Lembu digambarkan sebagai binatang bodoh. Tapi dalam Quran lembu diletakkan surah nombor 2. Nama dia Al-Baqarah. Cepikir lah. Afala yatadabbarun al-Quran. Apa kamu tak berfikir tentang Al-Quran? Yatadabbaru. Tadabbur. Tuan-tuan cuba tengok. Bila orang kita tak nak bela lembu. Australia bela lembu. New Zealand bela lembu. Belanda bela lembu. Hari ini susu lembu dia orang ada dalam peti ais kita. Tuan-tuan tahu perusahaan daripada susu lembu $1 trilion setahun. Lembu di Australia, New Zealand dengan Belanda tu lagi banyak pada orang. Banyak lembu pada orang di negara dia orang. Kita nak beli lembu pun import daripada negara dia orang. Padahal Al-Quran kita baca, Al-Quran kita hafaz, Mahat Tahfiz berselerak satu Malaysia ni. Tadarus Al-Quran ni lah, tak tahu nak habaq. Quran hour, Quran time, ya Allah, lembu tak bela. Apa salahnya bela lembu? Akhirnya orang bukan Islam ambil. Di rumah peti air kita sekarang ada susu lembu mereka. Dan orang kita pula nak bagi pujuk hati, jangan minum susu lembu, nanti bodoh macam lembu. Astaghfirullahalazim. Tu jangan makan telur ayam, nanti jadi ayam. Susu tu Allah sebut dalam Quran, susu binatang untuk kebaikan. Masa bila yang minum susu lembu jadi lembu? Nak kuatkan tulang, nak bagi elok badan. Tuan-tuan ni, hari ni tuan-tuan ada kereta ni. Agak-agak dalam dunia ni ada berapa bilion kereta. Ada berapa bilion kereta dalam dunia ni. Tuan-tuan tengok dalam satu kereta dia ada seat kulit daripada kulit lembu. Seekor lembu cukup tak kulit dia nak buatkan seat? Tak cukup. Mercedes sahaja memerlukan 5 ekor lembu diambil kulit dia untuk jadi cushion seat. Harga sebiji kereta bagi. Susu dia boleh dijual, kulit dia boleh dijual, daging dia boleh dijual.
Dalam badan dia tu pula ada ubat, ada vaksin yang boleh cocok dalam badan kau jadi kuat, kau jadi sihat. Lembu ni tuan-tuan tidur tidak makan 24 jam tuan-tuan, panas hujan, sihat elok, tak ada sakit apa. Kalau manusia berfikir tuan-tuan, Allah kalau dia nak jadi kaya dalam dunia, cukup bela lembu. Bayangkan Felda yang ada tanah ribuan ekar, buat bela lembu di samping kelapa sawit. Bayangkan taman padang-padang golf yang beratus-ratus ekar tu, bela lembu. Korban tiap-tiap tahun kita buat. Akikah tiap-tiap hari ada orang buat akikah. Makan kita tiap-tiap hari kita makan tuan-tuan. Subhanallah. Ada sahabat saya buat korban. Masya Allah, hebat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak berjaya, ambil saja nama surah pun kita dah boleh fikir dah. Surah yang kedua Al-Baqarah. Nak jadi hebat. Cuba cek tuan-tuan, dalam banyak-banyak surah ni pula ada surah logam. Surah logam tu surah apa Ustaz? Surah Al-Hadid. Surah besi kat anak. Al-Hadid. Cuba tuan-tuan tengok Masjid Muhammadiyah yang cantik ni tuan-tuan. Allah. Atasnya ada kubah, bawahnya pula ada kubah bawang separuh nama dia. Nu atas nu bawang penuh tuan-tuan. Ni hak tepi-tepi ni bawang separuh. Ni jenis arkiteknya ni tuan-tuan ni. Adalah sebab dia orang buat macam ni untuk suara pengudaraan dan sebagainya. Kenapa tak jatuh ya kubah ni? Hei, kalau jatuh bawah, syahid yang di bawah ni tuan-tuan. Tegak betul tiang dia, cantik betul tiang dia. Kalau akak rajin, akak ambil mesin, akak tembak gerudi tiang tu, ada besi kak. Dalam dia ada besi, tiang dia ada besi, bawah ni ada besi. Besi tu yang menyokong dia. Nama dia apa? Hadid. Rupanya ada satu surah di dalam Al-Quran namanya surah besi. Soalan dia, besi ni daripada mana? Allah kata wa anzal hadid. Diturunkan besi, maknanya besi datang daripada atas. Besi itu anugerah Allah. Kamu ambillah besi, jadikan manfaat pada kamu. Soalan dia, berapa ramai orang Islam yang menguasai industri besi, perindustrian besi yang melibatkan besi? Sampai nak cari kepala lori pun cari bangsa lain. Nak jual besi buruk pun pergi jual pada tokek. Kita hanya cari besi buruk. Kadang-kadang besi tak buruk pun dia curi. Penutup longkang pun dia sapu, penutup tandas pun dia sapu. Jom tuan-tuan, kita gerakkan ekonomi bangsa kita, umat kita. Bukan setakat kita bertadarus dalam bulan Ramadan. Kita juga bertadabur Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ajak budak-budak kita yang habis SPM, 400,000 yang dah habis SPM. Jom adik-adik, ekonomi adik-adik ada di sana. Ada di sana. Di mana? Kamu boleh bawa kumpulan kamu pergi bela lembu, ambil 100 hektar. Kamu pula jadi orang yang mengusahakan industri besi. Macam mana nak jadikan besi? Kontrol balik tuan-tuan. Ekonomi tuan-tuan boleh kontrol. Itu kalau nak kejayaan. Nak kejayaan kalau orang mengatakan bahawa berjaya ni bila banyak wang. Tapi sayang kalau kita keluar universiti bela lembu, orang tak hormat. Tu orang tak mau. Kerja apa? Saya ternak lembu. Oh, nampak. Bunyi pun. Oh. Kalau datang anak, ada orang datang Minang, saya datang nak Minang anak pakcik. Kerja apa? Bela lembu pakcik. Oh. Menyandar tu orang tua tu. Oh. Tapi kalau saudara kerja apa? Saya kerja dekat KLFM. Begini tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan. Sebab apa? Dia kata sebab bela lembu tak boleh pakai tie. Kalau begitu, masuk ladang lembu pakai kot pun salah. Mana mat? Ladang lembu pakai kot, pakai tie. Begini masuk tuan-tuan. Tak yang haram. Saya nak cerita pada tuan-tuan, Al-Quran kalau kita nak jadi orang terhebat di dunia dengan ekonomi, Al-Quran ada jawapannya. Kalau kita nak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, Al-Quran ada cara dia. Kalau kita nak jadi selamat di dunia dan di akhirat, Al-Quran ada dia.
Sebab itu tuan-tuan, selalu diperingatkan dalam bulan Ramadan. Jom berbaca Quran. Jom kita bertadarus Al-Quran. Jom kita dengar cerita tentang Quran. Dia menjadikan kita berfikir. Cuba tuan-tuan, berfikir tentang Al-Quran. Nabi Nuh, Nabi Nuh, dia berdakwah hampir 900 tahun. Umur dia berapa? Kalau dakwah dia saja hampir 900 tahun, 800 tahun lebih. Umur dia betul-betul berapa? Takkan dia beranak-beranak dah dakwah lah. Satu. Dua. Bila dah 800 tahun, 900 tahun berdakwah, orang tak mau ikut dia. Dia doa kepada Allah, ya Allah, umat aku tolak aku, ya Allah. Pulanglah pada engkau, ya Allah. Allah kata pada Nabi Nuh, wasna'il fulk, wahai Nuh, buatlah kapal. Masa tu umur Nabi Nuh berapa tahun? Kalau dia dakwah saja 900 tahun, perintah Allah untuk dia buat kapal, umur dia berapa ratus tahun? Bayangkan umur hampir 1000 tahun, buat kapal seorang-seorang atas bukit. Tuan-tuan pernah fikir benda ni? Kita hanya fikir Nabi Nuh buat kapal. Umur dia berapa? Macam mana dia jadi orang hebat, makam yang hebat, umur 1000 tahun lebih, contoh, tiba-tiba buat kapal dan dia tak bantah perintah Allah. Ni nama dia takwa. Tak ada pula Allah kata, Nuh, buat kapal. Dia dah tua. Tuhan, oi, tengok-tengoklah orang sama. Aku nak naik tangga pun tak larat dah. Ada dah Nabi Nuh kata macam tu? Tak, dia buat sampai siap. Tu nama dia takwa. Ya, kita tadabbur. Tuan-tuan tadabbur je dia. Buat kapal yang besar. Macam mana dia potong kayu? Wa alwahin wa dusur. Dia buat daripada papan, buat pada kayu, daripada paku. Daripada paku, zaman Nabi Nuh dah ada paku, zaman Nabi Nuh dah ada kayu, buat kapal. Soalan nombor 2, antara rumah dengan kapal, mana manusia buat dulu? Jawapannya ialah kapal ke rumah. Jawapan dia rumah. Kalau kapal manusia buat, takkan rumah manusia tak buat. Maknanya orang zaman dulu tak duduk dalam gua, orang dulu duduk dalam rumah. Yang ketiga, kapalnya ada 3 lapis. Salah satunya lapisan untuk haiwan binatang. Berlayar beratus-ratus hari dalam banjir. Cuba tuan-tuan fikir. Agak-agak dia simpan air dalam kapal dia dalam apa? Tuan-tuan ingat dia minum air banjir? Minum. Dalam kapal dia mesti ada tangki untuk menyimpan air minum. Dan yang datang naik kapal dia, binatang-binatang. Tuan-tuan ingat gajah makan nasi begitu ke? Tuan-tuan ingat dia makan sejemput je? Maknanya dia ada peralatan memasak, dia ada tempat simpanan makanan supaya tak busuk. Takkan sayur nak busuk, daging nak busuk. Boleh tak saya kata kalau zaman dia ada peti ais? Inilah nama dia tadabbur. Jom tuan-tuan, ini adalah bulan Quran. Kita mentadaburkan Al-Quran, baca Al-Quran, kaji Al-Quran, kita akan jadi hebat tuan-tuan. Makin banyak kita mengkaji Al-Quran, makin kita jadi orang hebat. Sekadar itu saja tuan-tuan untuk perkongsian kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.